Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Muhammad Nur, nombor matrik 260802. Okey, hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan tugasan yang telah saya buat, iaitu sektor ekonomi primer di Malaysia. Okey, pertamanya saya akan membentangkan berkenaan dengan pengenalan. Ekonomi ni didefinisikan sebagai satu ilmu yang membuat kajian berkenaan dengan perlakuan manusia secara perseorangan ataupun berkumpulan dengan menggunakan sumber ekonomi atau faktor-faktor pengeluaran. Okey, KNE Case dan RC Fair 2014 mengatakan ekonomi adalah satu kajian tentang cara manusia menggunakan sumber terhad mereka untuk cuba penuhi kehendak tanpa had yang melibatkan pelbagai alternatif pilihan. Malaysia adalah satu negara yang berkembang dalam global dan juga melakukan pemasaran secara pertumbuhan terbuka. Dalam menghasilkan ekonomi berdasarkan perancangan ekonomi, negara mempunyai fungsi yang penting. Ekonomi dekat Malaysia ni dia dah menghadapi pelbagai perubahan sebelum negara ini memiliki struktur ekonomi yang teguh. Perubahan dalam struktur ekonomi dimulai dengan sejarah Malaysia yang mengeluarkan bahan mentah dan seperti getah dan juga biji timah. Pada tahun 1960-an, pengeluaran dan juga perdagangan kebanyakannya ditumpukan kepada bahan mentah dan juga bahan galian. Berbeza pada tahun 1970-an dan juga 1980-an yang mana ekonomi Malaysia ni lebih tertumpu kepada sektor pembuatan. Kita boleh tengok melalui pelbagai bentuk yang mana ekonomi Malaysia ni dah tunjukkan peningkatan yang baik bukan je dari bentuk pertumbuhan keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK, tapi mempunyai perkembangan dalam bidang sektor dan juga pembangunan sosial lain. Okey. Dalam tugasan ni, saya akan membincangkan berkenaan dengan sektor ekonomi primer di Malaysia. Sektor ekonomi primer ni adalah satu perbuatan yang mengeluarkan bahan mentah terus daripada sumber semula jadi. Sektor ini adalah sektor utama yang meliputi semua aktiviti untuk mendapatkan sumber asal. Antara aktiviti ekonomi di peringkat utama adalah dengan memakai sumber bumi sebagai bahan asas yang ada hubung kait dengan sektor ekonomi primer ialah pertanian, perlombongan, pembalakan, perikanan dan juga peternakan. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan aktiviti ekonomi primer. Yang pertama pertanian lah. Pertanian ni merupakan pengeluar makanan dan juga barangan di antara perladangan, peternakan dan juga perhutanan. Aktiviti ini juga adalah satu perkembangan awal yang membawa kepada pembangunan peradaban masyarakat. Aktiviti pertanian ni menggunakan sumber tanah yang baik dan juga subur. Okey, antara kebaikan aktiviti pertanian adalah kita dapat menyediakan sumber pekerjaan, dapat menghasilkan pendapatan, dapat menjamin bekalan penduduk dan juga digunakan sumber mentah untuk industri. Kita tengok pada menyediakan sumber pekerjaan. Aktiviti pertanian dia buka peluang bekerja kepada masyarakat. Itu sebab sektor kegiatan ini sangat meluas dan perlukan ramai orang untuk terlibat dalam aktiviti seperti ini. Yang kedua, menghasilkan pendapatan. Apabila masyarakat atau individu yang melibatkan diri dalam kegiatan ni, diorang dapat hasilkan pendapatan untuk sara diri dan juga keluarga. Yang ketiga, menjamin bekalan penduduk. Kegiatan pertanian ni adalah salah satu sumber makanan kepada manusia. Masyarakat yang duduk dekat kampung lebih gemar dan lebih suka untuk menghidang dan juga makan makanan yang ditanam sendiri kerana ia lebih sihat dan juga berkhasiat. Yang keempat adalah digunakan sumber mentah untuk industri. Sumber pertanian juga digunakan untuk dijadikan sebagai bahan mentah dan dipasarkan kepada industri untuk menghasilkan produk. Okey, selain tu juga pertanian ni adalah satu sektor yang penting dalam negara sebab sektor ni dia sumbang kepada ekonomi negara dengan kegiatan ekspor. Antara tanaman yang diekspor oleh negara Malaysia adalah kelapa sawit dan juga getah. Okey, tanaman kelapa sawit adalah jualan yang sangat besar dekat Malaysia dan getah juga adalah jualan yang kedua terbesar dekat Malaysia. Okey, kita tengok slide ni yang mana dia menunjukkan tempat dan kawasan tanaman kelapa sawit dan juga getah dekat Malaysia. Okey, kita tengok kawasan tanaman getah ada di Ipoh, Perak, Jasin dan juga Merlimau, Melaka, Keluang, Labis, Segamat dan Simpang Renggam, Johor, Kuala Lipis dan Segitiga Jengkar, Pahang, Sibu, Marudi dan Seri Aman, Sarawak, Lahad Datu, Tenung, Keningau dan Kudat, Sabah. Tengok pada kawasan tanaman kelapa sawit, Teluk Intan kat Perak, Kota Tinggi, Kulai dan Segamat, Johor, Muazzam Shah dan Segitiga Jengkar, Pahang, Terengganu Tengah, Terengganu, Lahad Datu, Tawau dan Sadakan, Sabah, Bintulu dan Miri, Sarawak.
Okey, seterusnya adalah aktiviti ekonomi primer yang kedua, iaitu perlombongan. Perlombongan ni adalah satu aktiviti ekonomi yang penting dalam negara Malaysia. Aktiviti perlombongan dia keluarkan sumber mineral dari perut bumi. Perlombongan dekat Malaysia kebiasaannya hasil seperti biji timah, sebab hasil yang lain seperti logam dan juga emas amat sedikit. Kegiatan perlombongan ni dia buka peluang pekerjaan yang luas dekat masyarakat, dan juga ada yang di darat dan juga di laut. Negara Malaysia dia mengeluarkan hasil perlombongan seperti petroleum dan gas asli cecair, biji timah, bauksit, kuprum, emas dan juga arang. Okey, seterusnya kita akan lihat pada tempat dan juga kawasan perlombongan dekat Malaysia. Okey, petroleum dan gas asli cecair terdapat dekat Tapis, Terengganu, Baram, Sarawak. Kalau biji timah pula dekat Lembah Kintar, Perak dan juga Dengkil, Selangor. Arang batu, Bintulu, Balingan, Sarawak. Bauksit pula dekat Teluk Ramonia, Johor. Kaulin dekat Bidor dan Tapah, Perak lah. Macar dan air hitam dekat Johor. Dan Kuprum dekat Mamuk, dekat Sabah. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan aktiviti ekonomi primer yang ketiga, iaitu pembalakan. Aktiviti ini eksploitasi sumber hutan yang memberikan keuntungan kepada ekonomi, sebab kayu-kayu ni amat penting dan juga dapat tempat dekat pasaran. Contohnya macam kayu jelutong, kayu kempas, kayu merbau, kayu cengal, kayu meranti, keruing dan macam-macam lagi lah. Selain itu juga, kayu balak ni diproses dan juga dijadikan sebagai produk yang ada nilai yang tinggi macam papan lapis, kayu gergaji dan juga perabot. Hasil pembalakan dekat negara kita ni kebanyakannya daripada kayu-kayu yang keras. Okey, untuk aktiviti pembalakan ni ada kepentingan dalam negara, iaitu membuka peluang pekerjaan, sumber bahan mentah dan juga pembangunan infrastruktur. Okey, kita tengok pada pembuka peluang pekerjaan. Dengan adanya sektor ni, kadar pengangguran akan berkurang sebab wujudnya peluang pekerjaan macam kilang di proses kayu balak, kilang perabot yang perlukan kerja dan juga terdapat pekerjaan lain seperti sektor pengangkutan yang mempunyai kekosongan pemandu kenderaan dan sebagainya. Okey, sumber bahan mentah. Pembalakan menyediakan sumber bahan asli dan mentah kepada Malaysia. Contohnya seperti kayu-kayu yang keras, berharga dan juga bermutu tinggi untuk digunakan oleh ekonomi sekender bagi dijadikan bahan seperti perabot dan papan lapis yang mempunyai mutu yang tinggi. Yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur. Aktiviti pembalakan ini membawa kepada perkembangan pembangunan infrastruktur. Contohnya macam melakukan penebangan hutan untuk bina jalan raya, lebuh raya, kawasan perumahan, hospital, sekolah dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah ekonomi primer yang keempat, iaitu perikanan. Aktiviti perikanan ni adalah satu tanggapan sumber hidupan akuatik sama ada dekat laut ataupun sungai. Perikanan ni adalah satu aktiviti yang bawa kepada kutip hasil ikan. Ikan penting dekat manusia sebab ia adalah sumber protein yang utama. Kebanyakan manusia lebih tinggi mengambil ikan sebagai sumber protein berbeza dengan haiwan-haiwan lain. Okey, seterusnya, perikanan terdapat 5 jenis kegiatan, iaitu perikanan air tawar, perikanan pinggir pantai, perikanan laut dalam, perikanan aquaculture dan juga perikanan hiasan. Kita tengok pada perikanan air tawar. Okey, aktiviti ni biasanya dilakukan oleh para petani secara sambilan ataupun kecil-kecilan. Diorang ni dia gunakan alatan yang kecil untuk tangkap ikan. Contohnya macam kail, bubu ataupun jala. Tempat yang diorang akan datang untuk tangkap ikan kebiasaannya dekat sungai, kolam dan juga pagi tasik. Ikan yang biasa ditangkap oleh mereka antaranya ialah ikan keli, ikan haruan, ikan puyuh dan juga ikan patin. Okey, yang kedua, perikanan pinggir pantai. Aktiviti ni dibuat oleh nelayan pinggir pantai secara kecil-kecilan. Alatan yang digunakan ialah pukat hanyut, kelong dan juga kail. Mereka akan pergi ke pinggir pantai dengan menaiki bot kecil, sampan ataupun bot. Hasil tanggapan di pinggir pantai seperti ikan cencaru, ikan tenggiri, ikan kerapu, udang dan juga ketam. Okey, yang ketiga adalah perikanan laut dalam. Aktiviti ini dibuat oleh nelayan di kawasan laut yang jauhnya lebih 30 km dari pantai. Kawasan ni dia merangkumi Laut Cina Selatan, Laut Hindi dan Laut Pasifik. Nelayan diorang pakai bot besar yang ada kemudahan lengkap seperti radar dan juga sonar. Kemudahan teknologi ni membuatkan nelayan berada di laut dalam waktu yang agak lama. Antara ikan tangkapan ialah ikan hiu dan juga pari. Okey, yang seterusnya adalah perikanan aquaculture. Aktiviti ni adalah kegiatan memelihara ikan di dalam sangkar secara intensif.
Bagi kegiatan perikanan aquaculture, mereka yang melakukannya perlu mempunyai pengetahuan yang khusus dan juga penjagaan yang rapi. Kawasannya adalah merangkumi kawasan air tawar, air paya dan juga laut. Contohnya ikan yang boleh dikatakan adalah seperti ikan kahap, ikan tilapia, ikan keli, ikan jelawat, ikan bawang dan juga ikan patin. Okey, seterusnya adalah perikanan hiasan. Aktiviti ini dijalankan oleh para penduduk. Contohnya seperti di Seri Medan Johor yang membela ikan untuk hiasan. Antara ikan yang dijadikan perhiasan ialah ikan kelisa, ikan flowerhorn, ikan pelaga, ikan maskalo dan ikan kap merah. Okey, slide seterusnya adalah berkaitan dengan sumbangan aktiviti perikanan. Antaranya adalah sumber makanan, sumbangan pendapatan negara, peluang pekerjaan, perkembangan industri dan juga menjana industri pelancongan. Okey, kita tengok pada sumber makanan. Perikanan adalah salah satu sumber protein yang diperlukan oleh masyarakat Asia seperti Jepun, Korea, Filipina, Malaysia dan Indonesia. Sumbangan pendapatan negara pula dapat menyumbang kepada ekonomi dengan melakukan kegiatan ekspor dari Malaysia ke negara-negara lain. Dari segi peluang pekerjaan, dapat dibuka kepada orang ramai. Antaranya ialah bekerja di dalam kilang yang mempunyai proses menternak, menyelidik dan juga mengkaji. Untuk perkembangan industri, aktiviti ini dapat mengembangkan industri dengan memproses ikan untuk dijadikan keropok, ikan kering, pengetinan, membuat peralatan penangkapan, membina bot dan lain-lain lagi. Dari segi menjana industri pelancongan, aktiviti perikanan dapat menjana sektor pelancongan dengan membuat homestay atau rumah rehat berdekatan dengan pantai dan tinggal bersama nelayan. Ini adalah satu pengalaman barulah untuk para pelancong. Dekat sini kita akan jadikan sebagai tarikan dengan sediakan hasil tangkapan laut yang segar bugar. Okey, slide yang seterusnya adalah ciri-ciri ekonomi primer. Yang pertama, aktiviti. Okey, aktiviti ini terbahagi kepada sektor yang berasaskan sumber bumi seperti pertanian, pembalakan, pelumbungan dan juga perikanan. Yang kedua, taburan. Berpandukan kawasan sumber pengeluaran yang terdapat dekat Malaysia, contohnya macam pinggir laut, perikanan, luar bandar, pertanian, hutan, pembalakan, lombong, pelumbungan. Okey, yang ketiga adalah orientasi pengeluaran. Berpandukan skala pengeluaran sama ada kecil, sederhana atau besar, intensif atau ekstensif. Contohnya seperti sektor perdagangan, tujuannya adalah untuk mengeksport dan juga keluarannya beratus hektar. Okey, yang seterusnya adalah ciri penggunaan modal. Menggunakan modal pusingan sama ada besar atau kecil. Contohnya seperti sektor perdagangan di Malaysia yang menggunakan modal besar dan menggunakan modal GLC seperti modal daripada Felda atau Sime Darby. Seterusnya ciri buruh dan perkabaran. Merangkumi kuantiti dan kualiti penggunaan buruh, jenis buruh yang dipakai sama ada buruh tempatan atau buruh luar, intensi buruh atau giat tentera. Untuk sektor perdagangan, kelapa sawit dekat Malaysia, tenaga buruh yang digunakan kebanyakannya dari Indonesia dan juga Bangladesh. Yang terakhir adalah ciri teknologi yang digunakan. Menggunakan teknologi tradisional ataupun moden, seperti contoh kegiatan perikanan air tawar menggunakan alatan lama seperti bubu. Okey, seterusnya adalah kepentingan ekonomi primer. Okey, yang pertama adalah mengembangkan sektor lain yang berkaitan. Ekonomi akan bertambah maju dengan sumbangan sumber daripada sektor primer. Contohnya macam aktiviti perikanan yang menyumbang sumber seperti ikan pada industri untuk diproses menjadi bahan makanan segera. Yang kedua, menambahkan kemajuan teknologi dan R&D. Okey, memberi galakan kepada perkembangan teknologi di Malaysia dengan perantara program R&D seperti bioteknologi dan juga nanoteknologi. Yang ketiga adalah mewujudkan peluang pekerjaan lah. Memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat dan juga penduduk. Dengan itu mereka dapat menjana pendapatan untuk menyara diri dan juga keluarga. Kadar pengangguran juga dapat dikurangkan dan taraf hidup rakyat akan meningkat. Yang seterusnya adalah pasaran dan pendapatan negara. Dengan memperluaskan pasaran dan timbulnya kesan positif dari perluasan pasaran, tidak kira dalam atau negara, akan menyebabkan gerakan perdagangan bertambah. Boleh membuat pulih imbangan perdagangan, hasil pendapatan ekspor negara bertambah. KDNK semakin menaik dan perkembangan ekonomi negara akan menjadi pesat secara menyeluruh. Yang kelima adalah modal dan pelaburan. Dengan kemajuan aktiviti, ekonomi primer dapat meningkatkan dana di Malaysia terutamanya melalui pelabur-pelabur luar, FDI dan juga syarikat yang mempunyai kaitan dengan kerajaan iaitu GLC lah. Contohnya macam Felda juga Sime Darby yang ada buat pelaburan saham dalam perladangan kelapa sawit. Shell dan juga Petronas ada buat pelaburan saham dalam pelombongan minyak dan gas. Okey, seterusnya buruh dan kepakaran. Menggunakan tenaga buruh murah, mahir dan separuh-mahir dalam sektor perdagangan dan juga pelombongan, kos buruh yang murah dapat menarik kemasukan pelabur luar. Selain itu, penggunaan buruh luar juga untuk sektor kritikal macam aktiviti perladangan. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan permasalahan dan juga dugaan yang dihadapi oleh sektor ekonomi primer di Malaysia. Yang pertama, kekurangan modal.
Okey, berlaku kekurangan modal dalam menambahkan pengeluaran macam masalah kurangnya tenaga buruh. Dekat Malaysia ni acap kali berlaku kekurangan buruh dalam aktiviti perdagangan. Yang kedua, masalah pasaran. Masalah ni terjadi disebabkan mengeluarkan bahan ataupun barangan yang tak ada kualiti yang baik dan susah untuk bersaing dalam pasaran antarabangsa. Yang ketiga adalah masalah teknologi. Dalam memasarkan produk, terdapat persaingan yang berkait rapat dengan teknologi. Sekiranya teknologi kurang, pemasaran produk akan tergedala. Yang seterusnya adalah masalah pengurusan. Sekiranya pengurusan dan pentadbiran tidak berkembang serta lemah akan menyebabkan berlaku gangguan dalam melancarkan prosedur kemajuan ekonomi. Yang terakhir adalah masalah fizikal. Masalah fizikal ni berkaitan dengan risiko. Contohnya macam banjir, kemarau, ancaman pencemaran, jerebu dan juga berlaku jangkitan wabak. Okey, seterusnya adalah kesimpulan. Ekonomi primer merupakan sektor yang dapat memberi manfaat kepada sumber alam secara langsung. Secara dasarnya, sektor primer ni adalah bahagian yang penting untuk negara-negara yang berkembang. Kebanyakan negara yang membangun adalah negara yang pernah dijajah pada suatu ketika dulu. Situasi ni membuatkan sistem ekonomi dekat negara berkembang dasarnya masih menggunakan sistem ekonomi kolonial atau tradisional. Okay, bentuk perdagangan global dekat Malaysia masih mengutamakan kegiatan ekspor dalam sektor primer. Produk yang dibuat secara dasarnya merangkumi hasil pertanian, pelombongan dan juga perhutanan. Okey, kesimpulannya, sektor ekonomi primer dekat Malaysia ni juga amatlah penting dan perlu dipelihara bagi menjamin kemajuan dan perkembangan negara Malaysia. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.